Dalam episod khas ini, kami akan mengupas kehidupan dan pemikiran seorang tokoh yang penting dalam dunia pemikiran Islam yang contemporary ini. Namanya Syed Naqvi Al-Atas. Jadi kami akan mendedahkan pemikiran mendalam dan warisan beliau yang telah memberi sumbangan penting kepada pemikiran Islam dan intelektual dunia. Profesor Tan Sri Dr. Sheikh Muhammad Al-Naqvi bin Ali bin Abdullah bin Mushin Al-Atas Bogor 5 September 1931 ialah seorang cendekiawan Muslim, ahli falsafah Muslim dan tokoh Melayu terbilang 2011. Beliau mendapatkan pendidikan awal di Johor sewaktu zaman penjajahan itu. Kini beliau menetap di Malaysia. Beliau juga menguasai ilmu teologi, falsafah, metafizik, sejarah, kesusasteraan. Beliau juga menulis pelbagai buku dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya tentang fusisme, kosmologi, falsafah dan kesusasteraan Melayu Malaysia. Di dalam kebanyakan buku dan kajian yang dijalankan oleh Syed Naqvi Al-Atas, beliau banyak mengutarakan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan keadilan sosial, pendidikan dan pemahaman Islam, tentang bahasa Melayu, tentang melestarikan kebudayaan Melayu dalam pengaruh modernisasi, dan berkaitan kritikan terhadap pengaruh Barat. Sekularisme yang dikembangkan oleh peradaban Barat membawa impak yang kurang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Fahaman ini tidak hanya bertentangan dengan fitrah manusia, tetapi juga memutuskan ilmu dari asasnya dan mengalihkan tujuan ilmu yang sebenarnya. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan konsep yang di dalamnya terdapat pandangan keseluruhan terhadap konsep ilmu dan konsep Tuhan. Menurut Syed Naqvi, Islam adalah agama yang memiliki pandangan asas tentang Tuhan, kehidupan manusia, alam semesta dan sebagainya. Maka, oleh sebab itu, Islam adalah agama sekaligus sebagai peradaban kepada manusia. Dalam proses Islamisasi pengetahuan, ia bertujuan untuk membebaskan ilmu daripada tafsiran-tafsiran yang didasari oleh ideologi sekular yang tidak mendasari sisi Islam dan makna-makna serta dipengaruhi oleh ungkapan manusia-manusia sekular. Oleh itu, ilmu sedia ada perlu disemak kembali untuk mengelakkan pengaruh daripada pemikiran humanis semata-mata dan kembali kepada sistem pengetahuan Islam. Permasalahan ini tidak hanya untuk melawan sekular di Barat, tetapi juga untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat awam yang mempercayai bahawa ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Perbezaan pemahaman ini telah menyebabkan perpecahan dalam umat Islam sendiri. Jadi daripada aspek pemikiran yang dikemukakan ataupun yang diketengahkan oleh pandangan tokoh Syed Naqvi Al-Atas, dapat kita lihat banyak karya-karya sekarang yang menekankan tentang konsep Islamisasi dalam kebudayaan masyarakat Melayu. Itu ya? Sejak pertengahan 1970-an lagi, isu mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan telah menjadi agenda intelektual yang telah memberikan harapan besar kepada kebangkitan Islam dan menjadi salah satu topik yang sangat kontroversi. Ia sekaligus memberikan inspirasi kepada intelektual aktivis Muslim di seluruh dunia, sekaligus mengundang reaksi keras. Pada saat ini, umat Islam benar-benar menjadi sebuah revolusi epistemologi bagi Syed Naqvi Al-Atas, dan kepada mereka yang benar-benar memahami misinya, revolusi ini lebih bersifat membebaskan serta inklusif jika dibandingkan dengan revolusi yang dibawa oleh kepentingan yang bersifat nasional dan kebudayaan. Prof. Al-Atas mengatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu ini harus direnungkan sebagai suatu peristiwa penting sejarah yang menandakan suatu zaman baru, dan kedatangan Islam itulah yang memutuskan diri dari zaman pra-Islam. Melalui bahasa Melayu,
Islam telah menghantarkan bangsa Melayu ini ke arah pemodenan. Pemodenan yang dapat kita lihat pada hari ini melalui satu tulisan yang dikenali sebagai tulisan Jawi. Satu lagi fahaman dan pemikiran Islam yang percaya memikat hati nurani bangsa Melayu ialah falsafah hidupnya yang menekankan hubungan dunia akhirat. Fahaman animisme dahulunya mengarah manusia membentuk hubungan dengan fenomena alam hingga mereka sendiri tertakluk di dalamnya. Kemudian, fahaman Hindu-Buddha pula membawa manusia Melayu kepada pengaruh kerohanian dan nilai-nilai akhlak yang mengandungi unsur-unsur ritualistik melampau dan tidak memberi panduan yang cukup. Kedua-dua fahaman ini kemudiannya kalah apabila berhadapan dengan peradaban Islam yang lebih komprehensif sekaligus memenuhi tuntutan agama dan keduniaan. Inilah yang membentuk kekuatan justru keserasiannya dengan kehendak asli manusia. Dalam perspektif Islam, tuntutan hidup duniawi dan ukrawi tercantum satu dan bersepadu. Di sini manusia Melayu mendapat paradigma baru berbanding dengan tradisi sebelumnya. Pemikiran beliau yang keempat, beliau menegaskan tentang kepentingan menjaga identiti budaya Melayu dalam proses Islamisasi. Ini berarti bahawa proses tersebut tidak seharusnya mengorbankan kebudayaan asli Melayu, tetapi sebaliknya memperkaya dan memperdalam identiti budaya tersebut dengan ajaran Islam. Sebagaimana contoh yang dapat kita lihat pada Masjid Muhammadiyah ini, pengaruh kecinaan masih dikekalkan. Adalah pemikiran yang berkaitan dengan unsur seni bina. Beliau membawa perubahan baharu kepada budaya masyarakat Islam di negara kita. Antara yang boleh kita lihat pada seni bina bangunan atau monumen seperti masjid tersebut. Mungkin dahulu masjid tersebut menggunakan geometri, menggunakan unsur-unsur seperti binatang untuk melambangkan kemegahannya. Tetapi pada waktu sekarang ini, masyarakat lebih berfokuskan kepada unsur-unsur khas kesenian seperti corak-corak bunga dan perhiasan pada dinding-dinding masjid. Antara sumbangan beliau dalam menyebarkan ilmu di Malaysia terutamanya adalah membina dua buah institut, iaitu Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam ISTAC, Institut Kajian Alam Melayu atau juga disebut ISTAC, telah ditubuhkan pada tahun 1987. ISTAC adalah sebuah institusi pengajian tinggi yang diasaskan oleh Sheikh Naqwi Al-Atas dan memainkan peranan penting dalam perkembangan pendidikan, khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan budaya Melayu. Antara sumbangan ISTAC adalah dalam bentuk dorongan penyelidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya Melayu dan Islam. Ini termaksudlah pengajian sejarah Melayu, bahasa Melayu, seni bina Melayu dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam budaya Melayu. Sumbangan ini membantu menyokong kelestarian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang warisan budaya Melayu. Selain itu, ISTAC juga menggalakkan penyelidikan dalam bidang sejarah Melayu dengan menekankan pentingnya untuk memahami perkembangan sejarah dan budaya Melayu. Ini termasuk pengajian tentang tamadun Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu purba dan perkembangan Islam di rantau ini. Penekanan ini membantu memperkukuhkan kesedaran tentang akar budaya Melayu dalam sejarah. ISTAC juga menggalakkan pengkajian seni bina Melayu, termasuklah pemahaman tentang seni bina tradisional seperti masjid, istana dan sebagainya.
Pengajian seni bina ini membantu menyoroti pengaruh Islam dalam seni bina Melayu, termasuk elemen-elemen seni seperti ukiran kayu dan seni bina. Istad juga mempunyai program-program yang memahami nilai-nilai Islam dalam konteks budaya. Ini termasuk kajian tentang adat resam, etika dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Melayu berlandaskan Islam. Ini membantu pelajar dan penyelidik untuk memahami keselarasan budaya dan agama dalam tamadun Melayu itu sendiri. Nampak? Banyak karya-karya yang menyumbang kepada mempertingkatkan ketajaman pemikiran intelektual Muslim. Di samping Istag, Sheikh Naquid Al-Attas turut menyumbangkan idea dan ideologi pemikiran melalui karya yang telah dihasilkan. Sumbangan karya Sheikh Naquid Al-Attas adalah mengubah pemahaman tentang hubungan antara Islam, ilmu pengetahuan dan budaya Melayu. Karya-karya beliau mengemukakan konsep Islamisasi ilmu dan menekankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan serta budaya Melayu. Bahan rujukan yang terdiri daripada falsafah, tamadun, sejarah dan sebagainya. Tapi bahan kami adalah juga terdiri daripada bahan-bahan istimewa dan juga bahan-bahan nadir, serta kita ada koleksi tokoh-tokoh utama, bukan sahaja tokoh utama dalam sejarawan Islam, bahkan ianya juga daripada sejarawan yang bukan Islam. Dalam buku Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu yang diterbitkan pada 1972, beliau menganalisis bagaimana Islam telah meresap dalam seni bina, bahasa dan adat resam Melayu. Beliau menjelaskan bagaimana seni bina Melayu mencerminkan prinsip-prinsip Islam seperti dalam seni ukiran, terutamanya dalam seni ukiran kayu yang menggambarkan elemen-elemen Islamik seperti kaligrafi dan juga geometri. Selain itu, di dalam buku ini juga beliau menekankan pendekatan Islamisasi ilmu, iaitu tidak terhad kepada bidang sains semata, tetapi juga mencakupi bidang-bidang humaniora dan sosial. Beliau berusaha untuk mempromosikan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai agama Islam seharusnya menjadi landasan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi kepada perubahan positif dalam masyarakat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan juga kehidupan manusia. Karya-karya lain yang diterbitkan oleh Sheikh Naquid Al-Attas seperti buku Islam dan juga Sekularisme yang diterbitkan pada tahun 1978 adalah salah satu lagi sumbangannya yang penting dalam pemikiran Islam dan budaya Melayu. Buku ini membincangkan perbandingan antara pemikiran sekularisme dan nilai-nilai Islam, serta menekankan bahawa pemahaman ilmu pengetahuan dan budaya harus diselaras dengan nilai-nilai agama dalam konteks tamadun Islam. Buku ini membincangkan konsep pemikiran ontologi Islam yang menekankan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta,
Ia menggariskan bahawa pemahaman yang benar tentang alam semesta dan kehidupan manusia harus berasaskan pada keyakinan dan pemahaman tentang Tuhan. Karya-karya Syekh Naqvi Al-Atas telah menerima pelbagai pujian kerana memberikan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara Islam dan juga tamadun Melayu. Namun ia juga tidak lepas daripada kritikan daripada sesetengah pihak yang melihatnya sebagai pendekatan yang terlalu idealistik dan kurang kritikal terhadap pemahaman sejarah dan budaya. Melalui karya yang telah dihasilkan, elemen-elemen kunci dalam tamadun Melayu dengan nilai-nilai Islam dan hujah kuat pentingnya pemahaman Islam dalam rentas sejarah dan budaya Melayu. Karya-karya ini terus memberikan inspirasi kepada para penyelidik dan pemikir dalam usaha memahami hubungan antara agama dan budaya dalam konteks tamadun Melayu. Jadi itulah sedikit perkongsian berkenaan seorang tokoh Islamis, Syekh Naqvi Al-Atas, yang kami kongsikan. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada para pengkaji berkaitan dengan bidang bahasa dan kebudayaan Melayu. Sekian, terima kasih.